Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersama saya pada kali ini, dalam video kali ini bersama saya Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan pada kali ini, dalam video ini kita akan membincangkan bagaimanakah susunan imam qiraat disusun. Bagaimanakah tertib susunan imam qiraat dalam video kali ini. Jadi kepada para penonton sekalian yang masih belum subscribe channel saya, bolehlah sama-sama subscribe channel saya supaya kita tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang, dan share video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya dapat kita mengambil manfaat bersama-sama. Jadi alhamdulillah, dalam video kali ini saya mengambil daripada beberapa sumber, antaranya daripada pelajar-pelajar jurusan qiraat dan juga pensyarah, antaranya daripada Facebook Solehin Harun dan juga Facebook Darul Quran yang mana dibentangkan oleh Dr. Hafizuddin Warash yang merupakan pensyarah di UPSI. Dan juga saya merujuk kepada beberapa kitab untuk mengukuhkan dapatan dalam video kali ini. Dan pada video kali ini kita akan lihat 7 imam qiraat yang telah diletakkan susunannya oleh Imam Al-Syatibi, yang mana kita belajar 7 imam qiraat ini ketika tahap diploma di Malaysia. Okey. Jadi yang pertama, imam pertama adalah Imam Nafi' Al-Madani, kemudian Imam Ibnu Katsir Al-Makki, kemudian Imam Abu Amru Al-Basri. Saya letakkan sekali tempat-tempatnya. Kemudian Imam Ibnu Amir Asy-Syami, kemudian Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi dan Imam Al-Kisai Al-Kufi. Jadi yang hujung-hujung ni saya letak adalah nama tempatnya. Al-Madani maksudnya di Madinah, Al-Makki di Mekah, Al-Basri di Basrah, Al-Syami di Syam, Kufi. Ada 3 imam yang terakhir daripada Kufah. Okay, jadi kita lihat kenapakah susunan ini disusun sebagaimana nama-nama yang kita telah sebutkan tadi. Okay, yang pertama, Imam Asy-Syatibi meletakkan Imam Nafi' sebagai imam susunan imam qiraat yang pertama tertibnya. Okey. Imam Nafi' ini kenapa diletakkan yang pertama adalah kerana beliau adalah qurra daripada Madinah. Dan Madinah sepakat para ulama menyatakan bahawa tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah tempat yang mengandungi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu maqam Nabi. Okey, dan juga jasad Nabi ini, maqam Nabi ini terletak di Madinah. Maka kerana fadilat bumi Madinah ini, diletakkan Imam Nafi' sebagai turutan ataupun tertib yang pertama. Dan juga Madinah merupakan tempat hijrahnya Nabi, tempat ramainya para sahabat menetap di Madinah, dan juga tempat berakhirnya wahyu Al-Quran, kitab suci kita. Jadi di sini kita letakkan Imam Nafi' Al-Madani yang pertama kerana fadilat tempat itu. Dalam banyak-banyak tempat, kita kata Madinah, Mekah, Syam, Basrah, Kufah ini, jadi sepakat menyatakan tempat yang ada makam Nabi itu adalah paling mulia, maka diletakkan Imam Nafi' Al-Madani di tertib yang pertama. Diceritakan juga Imam Nafi' ini sering kali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan antara karamah lah yang Imam Nafi' ada. Mungkin juga imam-imam yang lain ada karamah tersebut, tetapi diceritakan kisah ini pada Imam Nafi'. Okey, jadi diletakkan tempat yang pertama, tertib yang pertama. Yang kedua, tertib kedua adalah Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Susunan yang kedua. Kenapa kita dah sebutkan tadi? Yang pertama tadi Madinah, tempat paling mulia, tempat jasad Nabi, makam Nabi. Dan juga 2 tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah Tanah Haram, Mekah dan juga Madinah. Bila kita dah letakkan Madinah yang pertama tadi, maka diletakkan pula Mekah di tempat yang kedua. Jadi Al-Makki, Imam Ibnu Katsir Al-Makki di tempat yang kedua kerana fadilat bumi Mekah Al-Mukarramah yang merupakan tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kerana
Kita tengok kerana tempat lah, kerana tempat yang mulia. Yang ketiga, jadi yang ketiga ada Basrah, tinggal Basrah, Syam dan juga Kufah. Yang ketiga Imam Abu Amru Al-Basri. Antara sebabnya kenapa diletakkan Imam Abu Amru yang ketiga adalah kerana Imam Abu Amru ni mempunyai guru yang paling ramai. Ini kelebihan Imam Abu Amru. Dan juga qiraat beliau Imam Abu Amru pada ketika itu qiraat yang tersebar luas, maka diletakkan Imam Abu Amru Al-Basri, Basrah, di tempat tertib yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita dah tahu dah Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Kenapa dia letakkan tempat yang keempat? Kita dapat tengok sini semua tempat-tempat yang semua sebab-sebab ini digariskan oleh ulama. Kenapa tempat yang keempat? Kerana Imam Ibnu Amir ini merupakan yang paling senior dan lahir yang paling awal. Dan kalau kita tengok jalur sanad, kalau kita tengok dalam kitab jalur sanad Imam Ibnu Amir ni sangat hampir, sebab tu kita kata paling senior, sangat hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Amir, kemudian Abu Darda, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ibnu Amir ni tabaqat yang kedua. Sebab tu kita tulis di sini juga ketinggian sanad beliau menyebabkan beliau diletakkan tempat yang keempat. Yang lain ada tabaqat ketiga, begitu. Jadi Imam Ibnu Amir tabaqat kedua. Rasulullah, Abu Darda, Ibnu Amir. Hebat tak hebatnya? Kerana paling senior dan juga tinggi sanad Imam Ibnu Amir, maka diletakkan tempat yang keempat tertibnya. Yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh kita tengok di sini adalah daripada Kufah. Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi, Imam Al-Kisai Al-Kufi. Jadi kalau kita tengok turutan tahun kelahiran dan juga tahun meninggal juga dah nampak di sini, disusun mengikut turutan zaman. Disusun mengikut turutan zaman. Contoh, Imam Asim Al-Kufi disebut sini lebih senior daripada Imam Hamzah, meninggal 129 Hijrah. Imam Hamzah 80 hingga 156. Ini 129 meninggal. Imam Hamzah 156. Imam Al-Kisai 189 meninggal. Jadi kalau kita tengok dekat sini disusun mengikut turutan zaman. Selain daripada itu juga kita dapat lihat Imam Asim lebih senior daripada Imam Hamzah. Kemudian Imam Hamzah merupakan guru Imam Al-Kisai. Jadi guru diletakkan di atas lah. Sebab zaman pun lebih awal, Imam Hamzah ini lebih awal daripada Imam Al-Kisai. Dan juga merupakan guru kepada Imam Al-Kisai. Kalau kita tengok sanad Imam Hamzah ataupun sanad Imam Al-Kisai, kita boleh nampak yang mana Imam Al-Kisai ini, imam yang ketujuh, merupakan murid kepada Imam Hamzah. Maka diletakkan turutan begitu, Imam Asim, Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai yang merupakan murid kepada Imam Hamzah. Jadi kita dapat lihat di sini secara kesimpulannya, video ringkas ini kita dapat lihat bahawa susunan tertib imam qiraat ini ada sebab-sebabnya lah yang telah ditetapkan oleh qurra. Kat sini kita dapat lihat ada sebab-sebab yang berbeza. Contohnya sebab tempat yang mulia. Kemudian kita dapat lihat juga sebab ketinggian sanadnya. Kita dapat lihat juga zaman yang berbeza. Macam tu. Jadi itu adalah sebab-sebab yang boleh kita lihat bagi tertib susunan imam qiraat pada video kali ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh share video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya kita lebih faham mengapa susunan imam qiraat begini, dan share juga kepada pelajar-pelajar qiraat, guru-guru bidang-bidang qiraat supaya dapat sama-sama mengambil manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.